Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, bidang adab yang bertajuk Bijak Berkomunikasi. Bijak berkomunikasi. Dalam tajuk ini, kita akan membincangkan tentang adab-adab berkomunikasi. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran, cikgu akan terangkan terlebih dahulu apakah maksud komunikasi. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan, sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Cikgu ulang sekali lagi. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan, sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Maksudnya di sini, komunikasi ialah kita mengadakan perhubungan dengan seseorang. Sama ada dua perkara. Sama ada kita melakukan hubungan secara langsung, maknanya kita berdepan dengan seseorang, ataupun melalui perantaraan, contohnya handphone. Kita bercakap dengan handphone ataupun kita menulis teks dengan handphone. Itulah dia maksud berkomunikasi. Apakah hukum kita berkomunikasi ni? Hukum berkomunikasi adalah harus. Hukum berkomunikasi adalah harus. Dengan syarat, kita sentiasa menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain lagi. Ya murid-murid, apabila kita berkomunikasi, kita hendaklah berkomunikasi dengan cara yang baik. Ini bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ada bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu Bukhari. Maksudnya, Muslim itu ialah memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Riwayat Bukhari. Maksud hadis di sini adalah seorang Muslim itu hendaklah memberi kesejahteraan ataupun kebaikan kepada Muslim yang lain, kepada orang lain, dengan lidahnya dan tangannya. Kita hendaklah berbuat baik dengan orang dengan lidah kita, dengan tangan kita. Segala apa yang kita tuturkan, segala apa yang kita lakukan, kita hendaklah melakukan dengan baik. Baik murid-murid, cikgu akan terangkan di sini adab-adab berkomunikasi. Apakah ada adab yang perlu kita lakukan semasa kita berkomunikasi? Ada 6 perkara. Yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Memulakan komunikasi dengan salam. Kita hendaklah mulakan dengan Assalamualaikum ataupun Selamat Sejahtera. Tidak kiralah sama ada kita bercakap ataupun kita menulis teks di telefon. Kita hendaklah mulakan dengan salam. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Memilih kata-kata yang baik. Apabila bertutur, kita hendaklah bercakap dengan perkataan yang baik. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Itu dia adab ketika kita berkomunikasi. Kita hendaklah bercakap dengan perkataan yang baik-baik dan dapat melontarkan percakapan ataupun perbualan dengan sopan dan lemah lembut. Yang keempat, berkomunikasi mengikut keperluan.
berkomunikasi mengikut keperluan. Kita perlu berkomunikasi apabila perlu sahaja. Kita melakukan komunikasi pada perkara-perkara keperluan. Contohnya kita nak bertanyakan kepada kawan kita tentang kerja rumah. Itu adalah perkara yang perlu. Jadi, kita dibolehkan berkomunikasi. Baik, seterusnya perkara yang kelima, memberi perhatian ketika orang lain bercakap. Memberi perhatian ketika orang lain bercakap. Contohnya apabila ibu dan ayah kita cakap dengan kita, kita hendaklah dengar dengan baik. Lihat muka dia. Janganlah kita apabila orang cakap dengan kita, kita tengok benda lain. Kita tengok handphone, kita tengok TV. Itu adalah perkara yang kita perlu elakkan semasa kita berkomunikasi. Baik, seterusnya yang keenam. Tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Semasa kita berkomunikasi, kita hendaklah jaga setiap kata-kata kita. Jangan sekali-kali kita bercakap bohong dan menyakiti hati orang lain. Baik, itu dia 6 perkara adab-adab berkomunikasi. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Yang keempat, berkomunikasi mengikut keperluan. Yang kelima, memberi perhatian ketika orang lain bercakap. Dan yang keenam, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Baik, jelas ya murid-murid? Baik, seterusnya cikgu akan terangkan tentang apakah kepentingan kita beradab ketika berkomunikasi. Penting ke kita beradab ketika berkomunikasi? Ya, penting. Ini kerana yang pertama, dia memupuk sifat hormat menghormati. Dia memupuk sifat hormat menghormati. Jadi kalau orang lain cakap, kita dengar, itu adalah salah satu sifat hormat menghormati. Dan kita juga membalas dengan kata-kata yang baik. Yang kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Mengelakkan permusuhan dan kebencian. Sekiranya kita sentiasa bercakap dengan cakap yang baik-baik, maka kita tidak dibenci oleh orang lain. Dia mengelakkan kita daripada bergaduh dan berlakunya permusuhan antara kita. Baik murid-murid, di sini cikgu ingin kongsikan kepada murid-murid yang dikasihi sekalian tentang cara Nabi Muhammad SAW berkomunikasi. Jadi yang pertama, bagaimana Nabi berkomunikasi? Yang pertama, Nabi bercakap benar. Rasulullah SAW melarang kita daripada berdusta atau berbohong untuk membuatkan orang lain ketawa. Contohnya kita nak menggembirakan orang lain, kita bohong sesuatu perkara. Perkara itu adalah dilarang oleh Rasulullah SAW, walaupun tujuan kita itu untuk menggembirakan hati orang lain. Yang kedua, Nabi menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Nabi menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah SAW tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Yang ketiga, ucapan yang jelas. Ucapan yang jelas. Nabi bercakap dengan cakap yang jelas. Pada setengah keadaan, ada juga Nabi Muhammad SAW mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Baik, yang keempat, sentiasa bersederhana. Sentiasa bersederhana. Semasa kita berkomunikasi, kita hendaklah berkomunikasi dengan secara sederhana. Macam mana ya? Iaitu ketika kita berkomunikasi, Rasulullah SAW selalu bersederhana, yang ini tidak terlalu banyak bercakap dan juga tidak terlalu banyak berdiam. Baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, pilihlah antara dua,
Iaitu yang pertama, berkata yang baik. Berkata yang baik. Yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Jadi, apabila kita berkomunikasi, dalam berkomunikasi itu, kita kena pastikan kita cakap yang baik-baik saja. Kalau kita tak ada modal untuk cakap yang baik, cakap apa ya? Kita diam sahaja. Itu adalah lebih baik. Itu pesanan daripada Rasulullah SAW kepada kita. Baiklah murid-murid, itu dia pembelajaran kita pada hari ini tentang adab berkomunikasi. Cikgu harapkan murid-murid dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini dan apa yang cikgu terangkan. Dan yang akhirnya, cikgu menasihatkan murid-murid supaya sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Dan cikgu akhiri pembelajaran ini dengan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.